Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar ustaz sekalian, apa khabar semua? Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ni dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi macam mana pelajar-pelajar sekalian? Cuti PKP. Perintah kawalan pergerakan. Macam mana okey? Oh, dia ingat kat rumah. Sama lah, ustaz pun sama. Itu sebenarnya Allah nak uji kita lah. Allah nak uji kita. Mana kita duduk berkurung ni? Ini baru berkurung kat rumah, kan? Cuba bayangkan besok kalau kita meninggal esok. Kalau kita meninggal, kita seorang-seorang dalam kubur. Kita je seorang dalam kubur. Macam mana? Yang bawa bekal, yang bawa jadi bekal besok, jadi yang menerangi kubur kita besok siapa? Amal ibadah kita. Rasa terpanggil lah untuk buat video ni. Besok mana tahu ustaz, kalau ustaz tak ada kan, ustaz tak ada. Jadi video-video ni kalau korang tengok, betul korang amalkan apa yang ada dalam video ni, jadi pahala untuk ustaz besok dekat dalam kubur nanti. Kan kata Nabi SAW kan, tak terputus pahala anak cucu cik Adam ni kecuali 3 perkara: sedekah jariah, betul ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Ni ilmu yang bermanfaat lah ustaz nak bagi korang, supaya korang boleh amalkan dalam kehidupan korang. Jadi untuk PKP ni, ustaz pernah rasa kita patutlah belajar. Kesian korang dah dekat hampir nak dekat 2 minggu tak belajar. Nanti ni kena lanjutkan lagi sampai 14 April kan. So kena lanjut lagi hampir sebulan dah tak belajar. So hari ni ustaz nak kita buat ulang kaji sikit ataupun belajar buku Pendidikan Islam tingkatan 2 ni. Hari ni ustaz nak ajar bahagian pelajaran bahagian fiqh. Bahagian fiqh, bahagian ibadah fiqh, iaitu pelajaran 18, iaitu puasa. Puasa benteng diri. Ini hari Khamis kan. Semalam masa dalam grup WhatsApp ustaz cakap kan, dalam grup WhatsApp, jom kita puasa. Hari ni puasa tak? Hari ni dah masuk 1 Syakban ni. 1 Syakban ni dah lebih kurang lebih kurang 29 ke 30 hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Rajab Syakban Ramadan. Dah masuk Ramadan, nak puasa. Korang yang kat rumah tu kan, time-time cuti ni lah, tak pergi sekolah, tak penat, duduk rehat kat rumah, ganti lah puasa. Dah puasa belum? Ganti puasa tak tu yang tahun lepasnya? Dah ganti? Kalau dah ganti bagus. Kalau yang belum ganti ni, ambil peluang ni. PKP ni ada lebih kurang hampir sebulan ni, sampai 14 April ni kita cuti. So kita kena, kalau yang belum habis ganti tu puasa, ganti puasa. Hari ni kita nak belajar bahagian puasa ni. Dah 30 hari nak, lebih kurang 30 hari nak masuk bulan Ramadan kan. Jom kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Zaman-zaman Nabi tu, sahabat-sahabat Nabi, alim ulama kan, semua berdoa supaya mereka ni sampai kat bulan Ramadan. Macam mana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kan berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala supaya nak jumpa bulan Ramadan ni. Kita kan bila sampai bulan Ramadan, alah sakit perut lah. Time bulan Ramadan tu lah, time tu lah gastrik datang kan. Time bulan Ramadan tu lah, time tu sakit perut datang kan. Semua sakit ada pada bulan Ramadan. Walhal 11 bulan sebelum ni kan, ataupun sebelum bulan Ramadan ni tak sakit pun, tapi time bulan Ramadan semua sakit. Nanti tak nak tu. Jadi bila kita sampai bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang Allah SWT bagi pada kita, bulan yang Allah janjikan berlipat kali ganda pahala pada bulan tersebut kan. Jadi jom kita sama-sama sama-sama kita belajar hari ni puasa benteng diri. Kita tengok apa keistimewaan bulan Ramadan, dan kita tengok macam mana puasa ni. Ni nak COVID-19 kan. Hari ni Khamis korang puasa? Macam ustaz puasa. Kita sambil-sambil puasa sunat hari Khamis ni kan, kita doalah pada Allah Ta'ala supaya virus COVID-19 ni, virus COVID-19 ni kan,
diangkat oleh Allah SWT supaya kita kat Malaysia ni, ataupun kat Malaysia khususnya dan seluruh dunia amnya kan, selamat daripada makhluk Allah yang kecil ni. Yang Allah nak uji kita ni supaya kita sedar bahawa Allah lah yang segala-galanya. Allah lah yang memberi kita kesihatan, Allah yang beri kita kenikmatan. Kita kena kembali kepada Dia. Allah bagi kita ujian ni untuk kita kembali dan dekat kepada Dia. Allah sayang kepada kita. Okey. Hari ni kita nak puasa benteng diri. Kita tengok dulu apa keistimewaan bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni istimewa. Kau orang apa rasa bulan Ramadan macam mana? Sakit. Bulan Ramadan tak best puasa. Itu salah korang. Bulan Ramadan ni istimewa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan ni, pada bulan Ramadan ni padanya diturunkan Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Bulan Syaban, bulan Rejab Isra Mi'raj. Bulan Syaban pertukaran kiblat kan, daripada menghadap Baitul Maqdis ke Baitullah. Tahu tu. Bulan Ramadan Quran turun. Nampak? Istimewa tak bulan Ramadan? Istimewa. Al-Quran yang sebagai panduan hidup kita ni, diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, apa keistimewaan bulan Ramadan? Bulan untuk berpuasa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya, oleh itu siapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Nampak? Pada bulan Ramadan ada bulan puasa. Ada bulan lain satu bulan puasa? Tak ada. Yang kalau boleh puasa sunat lah, Isnin Khamis ataupun Yaumul Bid kan, hari putih 3 hari 13, 14, 15 setiap bulan. Okey, lagi apa keistimewaan bulan Ramadan? Terdapat Lailatul Qadar yang banyak yang baik daripada 1000 bulan. Terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Qad ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qad lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebenarnya doa-doa Nabi ni. Doa-doa Nabi yang minta malam Lailatul Qadar. Kita ni umat Nabi Muhammad hidup tak berlama. Itu nanti Ustaz ceritalah apa doa-doa Nabi. Ada 5 doa Nabi, 5 jasa Nabi yang Nabi minta dengan air mata, doa pada Allah SWT supaya kita ni sebagai orang Islam dapat kelebihan daripada umat-umat yang terdahulu. Salah satu ni kan kita, dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ikutkan tahun, lebih kurang 83 tahun lah 10 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kita hidup, kata Nabi, umur ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku besok kan baina sitin wa sab'in, daripada 60 ke 70. Tak panjang. Tapi umat Nabi Nuh tengok 950 tahun, 1000 tahun, beribu-ribu tahun. Jadi apa kita nak persembahkan pada Allah SWT besok hari akhirat? Jadi Nabi minta dengan Allah, ya Allahku kan, kau berikanlah apabila umatku ni besok dia buat amalan kan, tapi pahalanya berganda-ganda, pahalanya banyak. Ini kan, contohlah kita jumpa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni dia punya takrifan dia tu bermula daripada isyak sampai ke sebelum subuh. Jadi waktu Lailatul Qadar tu kan, malam Lailatul Qadar tu. Jadi kalau pada malam Lailatul Qadar tu kita baca Quran, kita seperti baca Quran 83 tahun 4 bulan. Katakanlah kalau kita dalam sepanjang hidup kita jumpa Lailatul Qadar 10 kali. Kira lebih kurang 830 tahun. Lebih kurang 830 tahun kita dapat pahala membaca Quran. Kalau malam tu kita gantung langsir pun ibadah juga kan, dapat pahala juga. Tapi kita akan dapat pahala lebih kurang 830 tahun gantung langsir. Tapi besok kita segan lah, besok kalau kita masuk syurga kan. Kalau kita masuk syurga kan, ahli syurga kan tanya, korang masuk syurga ni sebab apa? Saya dulu syahid di medan perang ketika di Palestin. Bagus. Engkau
masuk syurga kenapa? Saya pun ni dulu kat Syria dulu berperang. Saya syahid berperang masa kat Syria. Hebat, engkau masuk syurga kenapa? Saya gantung langsir. Dapat pahala malam Lailatul Qadar 830 tahun dapat pahala gantung langsir. Tapi tak apalah, at least dapat masuk syurga. Itu yang kita nak. Okey. Jadi yang ketiga terdapat dapat Lailatul Qadar. Okey. Yang keempat, bulan pengampunan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan iaitu pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ini pun doa Nabi juga ni. Nabi tahu umur umat dia ni tak lama, baina siti wasabiin, 60 ke 70 tahun saja. Jadi Nabi minta kepada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, bagilah umatku ni besok bila dia buat satu ibadah tu dia dapat sekali pengampunan. Biasa kita dapat buat ibadah dapat pahala kan. Ini dapat pahala, dapat pengampunan sekali. Ini apa? Berpuasalah. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi nak umat dia besok semua masuk syurga. Jadi Nabi doa dengan air mata, Nabi doa dengan penuh pengharapan pada Allah SWT bahawa dia sayang umat dia. Allah pun sayang umat Nabi Muhammad SAW. Nabi nak bila umat dia buat ibadah dapat pahala ibadah dan dapat juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti ni? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala daripada Allah SWT, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi itulah belajar. Hari ini puasa benteng diri. Kita tengok dulu kelebihan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Ada 4 yang Ustaz senaraikan. Yang pertama, bulan diturunkan Quran. Yang kedua, bulan untuk kita berpuasa. Yang ketiga, terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keempat ialah bulan pengampunan. Okey. Jadi untuk yang seterusnya kita topik-topik puasa yang seterusnya kita sambung pada video yang akan datang. Okey, insya-Allah semoga video ni memberi manfaat pada korang untuk korang ulang kaji di rumah sebenarnya PKP ni duduk rehat kat rumah elok-elok, stay at home, jangan keluar-keluar, jaga kebersihan, basuh tangan elok-elok baju tu kalau keluar pergi mana-mana pun tapi tak boleh keluar pun yang boleh keluar cuma ketua keluarga je. Kalau mak ayah awak keluar tu, pesan kat ayah awak lepas balik tu basuh baju terus basuh tangan. Korang pun boleh ambil kesempatan ajak mak ayah adik-beradik semua sembahyang berjemaah dekat rumah, kemudian doa pada Allah banyak-banyak supaya kita terhindar daripada COVID-19 dan COVID-19 ni cepat-cepat diambil oleh Allah SWT supaya kita boleh kembali hidup seperti sedia kala. Okey, jadi saya rasa sampai setakat ini saja. Aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.